alam bawah ni. Jadi bila semua orang difokuskan untuk memuji-muji Rasulullah SAW, titik temu bagi semua manusia. Jadi di sana ada juga ayat yang dalam surah Al-Ahzab ayat 6, mafhumnya Rasulullah SAW itu lebih utama daripada diri orang mukmin sendiri, dan isteri-isteri mereka dan isteri-isteri baginda adalah ibu mereka. Wa azwajuhu ummahatuhum. Jadi maksudnya apa? Bila isteri baginda digelar oleh Allah SWT sebagai ibu bagi kaum mukminin, maka baginda siapa? Baginda adalah bapa bagi kaum mukminin. Bukan bapa biologi, bukan bapa penciptaan jasad, tapi bapa bagi rohani manusia itu sendiri. Maka bila kita berkumpul berselawat kepada baginda, ia adalah seumpama perkumpulan adik-beradik yang ramai memuji bapa mereka. Jadi di situlah terbentuk perpaduan. Dan di situ kita kena faham bahawa Rasulullah SAW bukan milik orang Islam saja. Sebab dalam ayat yang lain Allah mengisytiharkan baginda sebagai rahmatan lil alamin. Maknanya dengan kasih kita kepada baginda, baginda kasih kepada semua umat baginda, sama ada umat yang ikut syariat baginda ataupun umat yang sebaliknya. Maka di situ mewujudkan satu bentuk perpaduan, keamanan dan satu kehidupan yang berkasih sayang dalam masyarakat. Maka penting kalau untuk dari semasa ke semasa kita buat majlis qasidah dan selawat supaya masyarakat segar rohani mereka dengan kecintaan mereka kepada Rasulullah SAW. Dan ya, apa ni, Ustaz boleh kongsikan juga kalau kita melihat yang Ustaz sebutkan tadi, keamanan tadi, dengan datangnya beramai-ramai, maka ianya menyatukan umat Islam dan juga seperti yang Ustaz sebutkan tadi, rahmatan lil alamin. Rasulullah SAW merupakan rahmat kepada sekalian alam. Jadi bagaimana kita nak memupuk anak-anak muda yang mungkin sebelum ni ada yang sudah mendekati majlis-majlis ini, tetapi ada lagi yang masih melihat dari jauh pada pandangan Ustaz. Bagaimana cara untuk kita sebab Rasulullah adalah rahmatan lil alamin, nak meramaikan ini. Saya ingin melihat dalam dimensi bahawa Allah Subhanahu Wa Taala menganugerahkan kepada semua manusia satu sifat yang sama rata, iaitu sifat kasih sayang. Dan sifat kasih sayang ini akan mudah dibangkitkan dengan seni. Dan seni ada pelbagai seni, seni lukis, seni muzik, seni suara, seni lakon. Tetapi yang paling sinonim untuk membangkitkan jiwa adalah seni muzik. Maka seni muzik ini pelbagai genre dan rentaknya. Paling dekat seni muzik. Maka semua orang dengan boleh menjadikan penyanyi sebagai idolanya kerana alunan suaranya, kelunakan dan keindahan seni kata ni. Ya, pun kadang-kadang kata muka tak handsome tapi suara sedap orang suka. Tak ada masalah muka tu, suara. Sebab bila daripada telinga masuk ke jiwa tersentuh. Sebab tersentuh jiwa kasih. Kalau orang bercinta memahami perkara ini. Sekarang ini dengan genre yang pelbagai, kita manfaatkan bakat yang Allah anugerahkan kepada semua pemuzik kita. Maka kita memperbahagikan genre dalam memuji Rasulullah. Sama ada dalam atas nama qasidah, atas nama selawat, bahasa Arab, bahasa Melayu, atas nama kugiran dan sebagainya. Tapi kita fokuskan untuk memuji-muji Rasulullah SAW. Di situ syafaat tetap turun, tetap dapat. Apa saja yang melibatkan Nabi SAW tetap akan dapat kepada yang memuji. Soal pujian kepada baginda itu. Dan sebenarnya kalau kita bercakap mengenai cinta kita pada Rasulullah SAW, macam apa-apa cintalah kita kena buktikan. Bukan sekadar kita melafazkan. Okay? Semua orang kata I love you ataupun saya cintakan seseorang. Tetapi akhirnya perbuatan kita itu sendiri yang harus menunjukkan kecintaan kita. Jadi yang paling penting sekali, apa antara program yang mungkin patut diselitkan dalam program-program seumpama ini supaya cintaannya, ekspresi kecintaan yang sebenar dapat dimanifestasikan selepas program. Contohnya kita nak dekat dengan Rasulullah dengan cara kita sentiasa mengikuti hadis dan sunnah Rasulullah. Kita buat analogi begini, Pak Raya. Kita buat analogi kalau orang tu nak belajar berlari, bahkan dia nak menyertai sukan lompat berpagar. Kita tak akan terus ajar dia lompat pagar. Kita akan ajar dia berlari. Sebelum kita ajar dia berlari, kita ajar dia berjalan. Sebelum berjalan, kita ajar dia berdiri. Sebelum berdiri, merangkak dan seterusnya. Samalah juga sampai ke peringkat membuktikan cinta itu dengan patuh kepada syariat baginda SAW, iaitu agama Islam ini. Dia ada proses yang panjang. Tapi saya
suka untuk mencadangkan hasil daripada pemahaman saya daripada para masyayikh, para mursyid yang membimbing umat kerohanian, membimbing akhlak adabiah. Semuanya hampir sepakat mengatakan bahawa turning point ke arah pendidikan supaya benar dalam cinta kepada Rasulullah SAW itu adalah dengan memerangkap mereka. Saya buat yang betul kamu ni. Memerangkap mereka dalam puji-pujian mereka kepada Rasulullah. Kerana di situ ada campur tangan baginda. Campur tangan baginda untuk mendoakan semula semua umat baginda yang memperkatakan tentang baginda. Ini dapat difahami dengan hadis balighu anni walau ayat. Sampaikan daripadaku tentangku. Walaupun satu ayat. Maksudnya apa? Tentang jasad baginda, tentang intelektual baginda, tentang jiwa dan hati baginda, tentang rohani baginda. Semua yang berkaitan dengan baginda itu kita sampaikan kepada umat. Dan turning point dia, saya suka untuk mencadangkan puji-pujian kepada baginda dalam sebarang genre yang ada. Maka di situ sedikit demi sedikit akan terdorong masyarakat untuk belajar. Sama ada belajar bermula dengan pengajian Al-Qurannya, bermula dengan pengajian fardu ain fiqh, akidah, tasawufnya, dan sampailah ke peringkat benar dia membuktikan jujur cintanya kepada Rasulullah SAW. Indikatornya di mana? Benar cinta Rasulullah. Indikatornya begini, saya bocorkan soalan. Saya banyak tanya kepada semua saya program, tapi hari ini saya bocorkan kepada semua rakyat Malaysia. Tanya kepada isteri anak-anak masing-masing, adakah nak masuk ke syurga? Semua orang kata nak setengah segera. Cuba kita tanya, kenapa nak masuk ke syurga? Biasanya 3 saat akan lag. Akan setengah. Kenapa aku ditanya soalan ini? Apa yang perlu aku jawab? Kalau begitu keadaannya, maka mungkin dia akan menjawab lagi. Sebab syurga tempat yang paling indah, ada bidadari, ada kenikmatan dan sebagainya. Bidadari itu Allah. Okey. Macam tu. Jadi kalau itu jawapannya, maksudnya dia tak jujur cinta Rasulullah. Dia jawapan yang orang indikator kejujuran cinta kepada Rasulullah adalah bila ditanya nak masuk syurga ataupun tidak, ya, saya nak masuk syurga. Kenapa nak masuk syurga? Kerana di situlah tempatnya pertemuan saya dengan Rasulullah SAW. Dijawab dengan spontan, dengan serentak, tanpa perlu berfikir. Kerana apa? Rohaninya hidup dengan cinta kepada Rasulullah SAW. Datang pada hati. Contoh mudah, kita cuti raya, nak balik kampung. Nak balik kampung tak? Saya nak balik. Kenapa nak balik kampung? Sebab mak saya. Dia fikir tak? Tak fikir. Sebab apa? Rohaninya, jiwanya ada ibunya. Begitulah juga berjalannya dengan Rasulullah SAW, kejujuran cinta. Maknanya, proses jujur cinta ini satu proses yang panjang. Kita kena bagi ruang dan peluang seluas-luasnya kepada semua orang untuk menjalani proses ini, dan kita harus bersifat saling mendoakan dan saling membina, bukan saling menjatuhkan. Itulah kasih sayang. Yang terhasil daripada kasih sayang itu akan menghasilkan tauhid. Dan hasil bertauhid itu menghasilkan pula kehidupan